balik kerja, taklah bu nak pergi buta. Susah juga. Kawan tu tak boleh. Tak ya pula dah pukul 5 kau tanya pula kan baru balik ke tu. Kan? Baru balik kerja ke? Tak maksud dia mungkin baru balik daripada pasar raya ke? Tu dia tanya, tu balik kerja ke? Taklah, pergi beli barang sekejap. Oh iya ke? Tak kerja ni? Kerja dah. Hari ni setengah hari balik. Ustaz, pening. Sampai rumah elok pula. Dia kata. Macam tu kan. Tu memang biasalah tu kan. Duduk dari KL ni biasalah macam tu kan. Jadi, makna kata dari segi adab dan akhlak. Sebab kata orang tua-tua dulu, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Jadi jaga budi bahasa. Jumpa. Bertuahlah nak jumpa budak-budak sekarang macam zaman kita dulu-dulu. Maksudnya macam mana? Budak-budak dulu-dulu kalau Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi, bahagia tuan pengerusi madrasah Madrasah Ar-Rawdah, kan suasana lumayan kan puas mikir nombor tempat ni, suasana lumayan begitu juga pada tuan imam, barisan jatuh kuasa, hulu balang penggerak aktiviti madrasah, pemimpin-pemimpin, ketua-ketua persatuan penduduk dan sebagainya, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersama-sama dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin, mudah-mudahan. Jadi saya pun 50-50 kan tadi, ingat sampai tak sampai ni, sebab saya daripada Pontian, Johor. Memang tak tahu berapa minggu ni, memang berapa minggu, berapa tahun ni sibuk kan. Apa kojo ceramah kan. Ingat batal malam ni kan, tak jadilah batal, jadilah program tu kan. Alhamdulillah. Jadi macam mana pun kita cerita tentang ukhuwah kan? Ukhuwah berjiran, hidup harmoni. Jadi bila sebut tentang kejiranan, memang realiti dunia pada masa ini, memang kita tak boleh lari daripada berinteraksi sesama manusia, baik rakan sekerja, baik kawan serumah, jiran-jiran sekampung, lebih-lebih lagi jiran tetangga, jiran yang ada. Namun demikian, realiti masyarakat hidup pada hari ini yang serba mencabar pada hari ini, ditambah pula dengan masyarakat yang semakin mengejar material kan, pada hari ini menyebabkan masing-masing berlumba dan sehingga kan menyebabkan hubungan kejiranan tu sendiri kadang-kadang diabaikan. Mereka menganggap jiran tu tak lebih daripada duduk sebelah rumah, tak lebih daripada duduk satu apartmen, duduk satu kawasan taman perumahan. Tapi mereka terlupa tentang adanya perkara-perkara yang perlu diambil kira. Kalau dulu masyarakat dulu, kalau orang tu tak sidai kain pun dah risau orang. Padahal makcik sebelah ni tak sidai kain, tak sihat ke dia? Baru satu hari tak sidai kain, suruh anak pergi tinjau, kau pergi tengok, padahal cik malah kata tak sidai kain nak dia hari ni. Alah, nak kena tengok ke? Pergi tengok, mak ni tu marah. Pergilah budak tu, Assalamualaikum, salam. Cik Melah, ya, pahal lo. Cik Melah sihat tak? Sihat. Mak suruh tanya sebab risau cik tak sihat, cik tak sidai kain hari ni. Sebab ampaian itu sebelah rumah je nampak. Bukan apa, makcik baru dapat TV baru. Sebab dapat TV baru tak sidai kain gitu. Dia pun balik report balik, mak, cik Melah okey, dia sihat, cuma dia baru dapat TV baru. Besar ke TV katakan. Dah mak dia capai towel
capai tuala, capai kain mana yang boleh sungkup yang kepala. Berlari dia datang, wah dapat TV baru, tak mengajak-ngajak tengok gitu. Besar ke TV kau? Masuklah, kan. Macam tu. Nampak macam busybody, tak, sebenarnya ambil berat. Ayat orang sekarang nama dia cakna, mengambil tahu. Hari ni tak boleh ambil tahu. Kau apa hal kau? Apa masalah kau? Apa yang kau sibuk pasal hal aku? Kan? Duduk apartmen di satu tempat yang paling canggih dalam Malaysia, namanya Putrajaya. Prisin. Kan ada pula taman-taman dekat negeri lain pun pakai prisin, menyampah. Tengok. Dengan rumah tak berapa korek, sibuk prisin kan. Bayangkan apartmen berkongsi dinding yang sama. Dah 7 hari mati baru tahu. Dah busuk tu, dah bau busuk satu kawasan kejiranan, bau busuk apa ni? Apa dah jadi mayat dalam rumah tu? Apa sebab tu? Makna itulah kesilapannya dalam bab kejiranan ini. Sebenarnya jiran yang berdekatan tu, sahabat pun pernah tanya, ya Rasulullah, siapa jiran kita ya Rasulullah? Sahabat tanya. Nabi pada ketika jawab, Nabi kata 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah. Sahabat dengan depan, belakang, kiri, kanan tu okey lagi, tangan atas bawah tu. Sahabat pun tanya, yang atas bawah tu, yang kiri kanan kita faham, yang atas bawah tu macam mana Rasulullah? Nabi senyum, Nabi kata kamu ikut aja lah. Akhirnya sampai habis zaman sahabat, tak nampak jumpa jiran atas bawah. Tiba-tiba sekarang baru tahu dekat apartmen suasana lumayan. Ada jiran atas 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah. Memang galak, boleh galak, tapi maknanya wajib baik. Ya, kan? Kita pun tak tahu siapa atas rumah. Dung. Oh, kerja nombok belacan ni tengah hari ni. Kan? Bang, ditampar kek lelaki tu, teman lakap kek dia, boom. Bergaduh orang semalam ni. Kan? Sebab kita dah mula cakap, jangan sibuk hal orang lah. Tak, sebenarnya mengambil tahu dengan menyibuk lain. Kan? Sebenarnya hikmah tahu, macam orang tegur anak kita. Orang tegur anak kita kan, orang tegur anak kita, bukan semua orang boleh terima dengan baik. Ya. Bila orang tegur dengan baik tu marah, kau jaga hal kau. Orang dulu kalau tegur, aku nampak anak kau mandi sungai tadi, yo terima kasih lah bagi tahu tu. Kau tidak, memang tak tahu. Jadi kita boleh cegah daripada awal. Kan, disabat sampai tersiat kulit tu. Ya, memang betul. Ayah dulu tak ada kesian, tapi dia merotan tu dengan niat mengajar. Hari ni lepas orang mati budak tu. Dulu rasa macam mati, tapi tak mati. Kan? Lagi teruk rasa. Budak sekarang cubit mati. Kojo main game tak apa kojo budak ni kan. Tak rasak langsung. Kan? Pengusi ni nampak macam ni. Main-main dogi dulu ni. Kan? Duduk kampung mana? Melaka dah? Bukit Katil, confirm. Tanyalah dia, kalau dia cerita balik, dia boleh cerita macam mana dia kena sabat dulu, macam mana. Betul, zaman kita dulu lain. Budak sekarang daya tahannya tak lain. Daya tahannya dia boleh bertahan. Maksud ketahanan pada budak ni, main game tanpa makan boleh tahu. Istiqomah dia main game. Tahu, ya tak makan pun tak apa. Kalau lah main game tu zikir, dah ramai dah anak kita jadi wali dah. Kan? Dah hebat main game. Betul tak? Betul? Mana boleh tak betul? Mata macam ni udah ada tahu tu. Betul, tapi tu cerita dia. Bila orang tegur kan anak kita, terima kasih lah kau cakap tu, balik memang dapet lah. Kita pun tak tahu apa, dia sabat dulu tu, tak ada tanya lah. Kemudian pun tanya, pum kono sakit bah, tam sakit kono itu balik. Sampai omak pula bawa minyak kan, dia tonyoh tu bukan nak elok, padan kau yang omak pula kan. Tapi lepas tu malam tengok channel dia sayang gitu.
Nampak tak? Itu sebabnya ini tak, aku nampak anak kau mandi sungai berkami, kau sibuk hal anak aku, pahal kau jagalah anak kau. Pada kita benda tu tak ada apa-apa, akhirnya rosak anak kita kan, rosak anak, tak boleh buat apa dah. Tu sebab didikan penting. Anak orang anak kita, anak kita anak orang, adalah hikmah itu kan. Tu sebabnya jiran ini sebenarnya membawa maksud orang yang tinggal sebelah menyebelah kan. Begitu juga bila dikatakan sebagai jiran, bahawa semangat kejiranan tu membawa erti satu suasana dan perhubungan yang positif, bukan yang negatif. Bila sebut jiran mesti benda baik, bukan benda tak baik. Jaga diri baik-baik kan. Dan Islam menggariskan dengan jelas tata cara hidup berjiran ini dengan meletakkan akhlak dan adab sebagai panduan. Nampak? Akhlak dan adab. Parking parking kat apartment lah pula kan. Orang tu pun tu boom, Assalamualaikum, okey, macam tu. Tidak bin, alamak, ada pula jiran tu masuk dalam kereta. Tu apa kono tak nak bertambung dengan jiran tu, apa masalah tu kan. Cuma Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sihat kan, balik kerja tak labu nak pergi, buta susah juga kawan tu tak boleh tak ya pula dah pukul 5 kau tanya pula kan, baru balik ke kan, baru balik kerja ke, tak maksud dia mungkin baru balik daripada pasar raya ke, tu dia tanya tu balik kerja ke, taklah pergi beli barang sekejap, oh ya ke, tak kerja ni, kerja dah hari ni setengah hari balik, Ustaz pening sampai rumah elok pula dia kata. Macam tu kan, tu memang biasa lah tu kan, duduk dari KL ni biasa lah macam tu kan. Jadi makna kata dari segi adab dan akhlak, bak kata orang tua-tua dulu, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka, makan sirih menganyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Jadi jaga budi bahasa, jumpa bertuah lah nak jumpa budak-budak sekarang macam zaman kita dulu-dulu. Maksudnya macam mana? Budak-budak dulu-dulu kalau nampak orang tua, Assalamualaikum pakcik, pakcik sihat ke? Pakcik dah makan ubat ke belum? Budak-budak dulu. Sekarang ada jumpa budak macam tu. Kan tak tahu apa hal ni, macam tak puas hati aku ke apa hal budak ni kan, jangan. Betul, sekarang lain. Dulu tegur orang tua macam mana? Assalamualaikum pakcik, pakcik saya tumpang lalu ya. Depan orang tua lalu menghadap macam mana, menunduk dia kan. Assalamualaikum pakcik, lalu tak kisahlah pakcik tu kenal ke tak kenal, tegur, adik-adik kena tegur. Assalamualaikum pakcik, Assalamualaikum pakcik, sihat. Sebila kau kahwin dengan makcik kau, pakcik tu pula aduh, tak padan tu bangang dengan melantun. Budak tu dah pun balas baik, adik sihat, sihat pakcik, sihat, sihat, cuma lain kali jangan panggil pakcik tau, panggil uncle. Namanya ampah pula. Kampung Bukit Katil, uncle bondo. Contoh lah kan. Contoh tak mesti contoh kan. Jadi mana kata sebab kita lihat Allah telah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh ikutan terbaik, uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kan, sesungguhnya pada diri Rasulullah tu ada satu contoh ikutan terbaik. Dia tak kata antara tau. Dia tak kata antara yang terbaik, memang confirm itulah yang terbaik. Ikut adalah. Itu sebabnya kalau Nabi buat sesuatu tu kita kena cuba buat je Nabi. Salahnya kau cubalah kau ni memaafkan. Sedangkan Nabi pun ampunkan umat. Ini kan pula engkau. Ayat dekat kawasan kejiranan satu petang di apartmen, suasana lumayan. Maka dia pun membalas, itu Nabi, aku ni bukan Nabi. Biasa tak dengar ayat tu? Kalaulah Nabi dengar, tentu-tentu Nabi kecil hati. Dah dikatakan uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik untuk diikut. Jadi kalau tak boleh, cubalah ya. Kita cuba jadi baik. Memang betul dugaan dan cabaran nak jadi baik ada. Mulut-mulut orang, macam kau baik sangat, keluar ayat tu.
Macamlah kau baik sangat. Memang aku ni tak baik, tapi anggaplah ni usaha aku nak jadi baik. Macam tu. Cakap elok-elok dengan lembut, barulah boleh menyebabkan hati yang keras menjadi lembut. Cakap baik-baik. Nabi cakap lembut, Nabi tak pernah balas dengan kasar. Bini Abu Jahal, bini Abu Lahab ambil isi perut unta, letak kat tangkuk Nabi waktu Nabi sujud. Bayang. Fatimah cukup marah, tapi Nabi tenang ya. Nabi tak balas balik, Nabi doa kepada Allah. Tu ya. Nabi duduk dengan sahabat-sahabat. Ada seorang sahabat badan dia agak besar, dia setengah seronok bercerita, dia tak perasan kaki dia menghimpit kaki Nabi. Nabi tak ada, kau nak cerita kau cerita, lain kau himpit kat kuku ni pahal kau ni baik, dan tak ada macam tu tau. Tapi Nabi dari segi adab, Nabi biar, sebab Nabi takut kalau Nabi tegur akan mengganggu kerancakan dia, keseronokan dia tengah bercerita tu, terpotong selera dengan cerita tu. Nabi biar sampai dah beberapa ketika, bila dah habis dia cerita, perlahan Nabi tarik kaki Nabi. Macam tu akhlak Nabi. Satu ketika nak semayang, semua orang dah ambil duduk, tiba-tiba ada bau yang kurang menyenangkan. Salah seorang sahabat mengeluarkan angin yang tidak diundang, terkontut. Semua orang tengok siapa ambil uduk ni, siapa ambil uduk ni, tentu-tentu dia kontut. Tapi Nabi, akhlak Nabi, siapa yang nak makan daging kambing dengan aku selepas semayang ni, pergi ambil uduk sekarang. Semua pergi ambil uduk, langsung tak tahu siapa yang kontut tadi. Dan nak tunjukkan halusnya Nabi ni. Cuba tengok Nabi dengan isteri Nabi. Tu yang bila saya sebut baru-baru ni pasal suami isteri, ramai orang lelaki marah kan. Perempuan ada seorang tak marah, siapa ni kan, pahala perempuan. Saya sebut orang lelaki tanggungjawab dia berbanding orang perempuan. Orang perempuan tanggungjawab dia di rumah adalah melayan suami dan melahirkan anak. That's all. Saya ulang balik. Orang tengok, ada seorang tengah rekod. Tanggungjawab orang perempuan kan kau bagi kat aku tau. Tanggungjawab orang perempuan melahirkan anak, melayan suami, itu sahaja. Cuci pinggan, cuci baju, komeh rumah, mop komeh rumah, bosarkan anak, didik anak, ajar anak, santal dinding bilik air, beli barang, masak, menjahit, apa semua, lipet kain, semua tanggungjawab suami. Bayangkan ramai lelaki marah. Saya cakap macam tu kan, tiba-tiba ada seorang perempuan marah, aku pun tak faham apa hal. Kalau macam ni lah ayat Ustaz akan menyebabkan kaum perempuan ambil ringan tentang tugas dia di rumah. Aku dah khabar tu bukan kerja kau, faham tak apa yang bangang benar kau tak faham aku cakap tu. Tapi itu general rule dia ada exclusion clause dia. Kena faham. Cuma orang perempuan dengan penuh rela hati membantu suami untuk buat kerja-kerja lain itu, dan Allah janjikan pahala untuk dia, maka orang lelaki kena appreciate. Orang lelaki keluar cari rezeki, seorang perempuan buat yang lain tu. Jadi lelaki kena appreciate, sebab tu bukan kerja dia, kerja kita. Orang perempuan tak benarkan suami dia lipat kain sebab format lipatan tak sama. Dia yang nak kemas rumah, dia yang tahu macam ni. Dia betul atau tidak? Waktu sebelum apartmen ni siap dulu, betul tak? Dia dah tahu dah, ni buat apa, dinding ni buat apa, yang ni apa, yang ni apa, bilik air nanti bangkan, kita konsep bilik air ada konsep. Kau ngangkum terberak situ kan, pun ada konsep tu. Tak, orang perempuan teliti. Itu orang lelaki tak boleh lawan. Maka orang lelaki kena, setiap kali orang perempuan kemas rumah lipat kain, mengasihlah isteri abang tolong buat ni ha. Abang pun tak terbuat macam mana isteri abang buat ni. Macam tu maksud dia. Jangan marah dulu, sabar kan. Siapa kata orang perempuan dengan rasa mengabai nanti orang perempuan abaikan tugasnya? Tak. Kan kejap lagi orang perempuan tanya, abang dengar tak Samsul dia buat cakap apa tadi? Yang pasal tanggungjawab suami itulah.
abang time tu yang bertelap tadi tu tak perasan. Macam tu kan, orang lelaki kan jawab macam tu lah kan. Tapi itu dia kan. Tengok akhlak Nabi. Nabi macam mana panggil isteri Nabi? Dia panggil ya Humaira, wahai pipi kemerah-merahan, ya Humaira. Orang lelaki balik boleh buat, wahai pipi. Apa pipi kau ni pun aku tak tahu lah. Janji pipi lah mesti lah. Panggil dengan maksudnya panggil dengan penuh kasih sayang. Ya Humaira. Dia kata wahai isteriku, wahai pipi kemerah-merahan. Apa jawab isteri Nabi? Ada apa ya Rasulullah? Macam tu akhlak ni, panggil jawatan suami tahu. Tapi jangan jawatan kerja dia. Ada apa wahai suamiku? Ini kawan tu kerja kilang. Ada apa wahai operator pengeluaran? Kau hajar kau tu, kasar kau ni kan. Ada apa wahai imam satu tu kan, contohlah kan. Ada apa tak, maksud ada apa wahai suamiku. Dia ada apa ya Rasulullah? Ingat tak masa mula-mula kita kahwin tu, Nabi nak tahu isteri dia tentang masakan yang masin. Nak cerita macam mana akhlak tu Nabi ajar. Kenapa ya Rasulullah? Ingat tak masa kita kahwin? Kenapa Rasulullah? Kan kita makan bersuap. Oh ingat ya Rasulullah? Kemari, bagi aku suap. Bagi engkau, dia kata, mari kemari, kau suapkan aku, dia kata. Bayangkan Nabi dah tahu masakan tu masin, dia boleh suruh isteri dia suapkan dia lagi. Kalau kita mestinya kan mesti kongkap. Tak, Nabi dengan halusnya, Nabi kunyah. Nabi tak buat muka masin pun. Tak ada. Sekarang bagi aku pula suapkan kamu. Bila suap ya, langsung dicapai pinggan tu ke dapur. Allah, sah masin kan. Kita hari ni ada kotuk meja sini. Macam ni lah. Kau tahu tak darah tinggi aku apa ni? Dia punya nisbah tu kan. Dalam bab mensaun dia tak tahu kan. Tapi kalau orang lelaki tu sedar tanggungjawab dia dengan untuk masak tu tadi, tanggungjawab dia. Orang perempuan dah tolong masak, dia kata sayang sekejap, sayang mesti banyak fikir hari ni kan. Kenapa bang? Cuy cakap ada masalah apa-apa? Tak ada lah. Cakap abang ni bukan kena sayang sehari dua, kita dah lama kahwin kan. Sebiji macam melon untuk Firdaus. Sayang, kata, apa dia? Macam masin sangat masakan sayang ini. Saya terlebih garam ni. Ya ke bang? Allah, abang minta maaf. Tak, abang tanya je ada masalah. Tak ada. Saya betulkan balik, saya adjust balik. Dibubuh pula gula dalam sekilo. Contoh kan. Jadi makna boleh disampaikan dengan baik. Kan? Nabi ni bercakap dengan penuh, tengok kata penuh kesopanan kan, akhlak, adab, tertib. Kita hari ni tak tahulah. Orang perempuan pula gambar bagi alasan, aku ni mulut je jahat, hati baik tak ada mana. Kalau hati baik, mulut pun kena baik kan? Jadi kalau kita lihat bahawa jenis-jenis jiran ni pula ada berapa jenis. Jenis jiran adalah jiran 3 hak, jiran 2 hak dan jiran 1 hak. Jiran 3 hak, pertama dia adalah jiran, kedua dia adalah bersaudara dengan kita, ada pertalian darah, dan yang ketiganya dia adalah merupakan beragama Islam. Maka dia ada 3 hak. Hak sebagai jiran, hak sebagai saudara, hak sebagai seorang Islam. Hak yang kedua tu pula adalah jiran 2 hak. Macam mana jiran 2 hak? Dia bukan saudara tapi dia Islam dan dia jiran, maka dia ada hak sebagai jiran, ada hak sebagai seorang Islam. Dan satu lagi jiran 1 hak. Jiran 1 hak maknanya dia bukan Islam, dia bukan saudara, tapi dia jiran, tetap ada hak sebagai jiran. Itu sebab manalah tahu tiba-tiba madrasah ni, Raudah ni buat satu program jamuan Aidilfitri atau jamuan Ma'al Hijrah, mana tahu, jamuan sempena tahun baru buat, tapi kita jemput yang bukan Islam datang, tak ada masalah. Kita jamu kan, kita jamu syiar, ada orang sponsor makan, contoh kan, datang. Lepas tu dah makan-makan, tiba-tiba azan Allahu Akbar. Okey,
Acong, Ramu, makan dulu kita solat sekejap. Bayangkan, kita pun salat, dia pun nampak kita salat. Dia tak pernah tengok orang salat rapat-rapat dekat-dekat live, tak pernah tengok. Dia nampak, dia tinggal perbuatan salat. Yang seorang doa, lepas tu semua amin, amin. Tiba-tiba salah seorang daripada tu tersentuh hati dia dengan Islam. Contoh. Yang tu yang kita kena fikir. Abang Adam Kori, Dragon. Dragon bodoh mana, Abang Adam Kori tak kena. Dalam tempoh baru berapa belas tahun dia Islam, dia telah berjaya mengislamkan 17 orang lagi sahabat-sahabat dia. Kita yang dah berpuluh tahun Islam seekor pun tak dapat, seorang pun tak dapat, seekor pula seorang pun tak dapat, kan? Sebab syiar tu. Kita kadang banyak nak cakap kan, itu semua kira, ni semua kira, betul kan? Jadi jiran satu hal. Apa semangat kita pada dia orang sebagai jiran? Salah satunya ni yang paling mudah sekali. Ini bergaduh. Kenapa ini duit kita? Kenapa nak ajak mereka yang bukan Islam? Kan? Silap lah macam tu kan. Kita kena fikir jugalah. Tapi kita siapkanlah satu segmen untuk dia orang. Macam tu. Buat program majlis jamuan raya dan sebagainya. Boleh, tak ada masalah. Kan? Jadi jiran ni, saya ingat waktu saya pergi ke Sarawak hari tu, kebetulan tadi Tuan Pengurusi dah sebut, saya keluar pada restoran Laksa Sarawak, dia tegur saya, dia bukan Islam, nak ambil gambar boleh? Boleh, tak salah orang ke? Tak salah, Adi Putra kan. Saya kata bukan, saya kata itu cerita tu. Saya berlari lah masuk dalam bilik air nak confirmkan tentang mana sama orang. Dan lepas tu agaknya dia berperasan, malam tu dia tag dekat Instagram saya. Dia tag apa, dia tulis bukan Adi Putra, bukan Mat Kilau, bukan Samsul Yusof. Dia tambah, wah tu bukan Samsul Yusof. Makna balik tu dia tengok boleh, lah bukan, dia berperasan kan? Tapi saya tak ada lah, tak bawa sampai gini, tak ada lah. Tapi pencapaian lah tu orang sama kan. Jadi kalau kita lihat kan, seperti mana dalam satu sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menyakiti orang asing berarti dia menyakiti diriku, dan barang siapa yang menyakiti aku berarti dia menyakiti Allah. Orang asing ni, jiran kita yang tak ada talian darah ni, jangan kita sakitkan dia orang. Bayangkan Nabi sebut, sesungguhnya dia tidak beriman, dia tidak beriman, dia tidak beriman. 3 kali Nabi ulang. Sahabat tanya, siapakah dia ya Rasulullah yang kau sebut tak beriman ni? Nabi kata, kepada mereka yang menyebabkan tetangganya merasa tidak aman dengan kejahatannya. Menyakiti jiran kita itu menyebabkan kita ni tidak beriman. Jadi jangan perasan kita beriman selagi belum dinilai. Nak tahu baik tak baiknya kita, suruhlah orang lain survey dengan orang lain. Jiran kau macam mana, okey tak? Okey dia, bagus. Jumpa tak pernah lah tak tegur, selamat. Ni jiran kau okey? Tentu muka susah nak cakap lah, macam belagak sikit lah. Macam tu kan. Macam dia seorang je kereta besar, cara dia merontak itu, cara dia tekan remote tu macam dia tunggu saya turun pada kereta baru dia tekan remote, cinyek, biar dengar bunyi remote kereta dia. Bentang lah saya main kunci manual je kereta tu. Nampak? Orang boleh baca tu. Jadi kalau kita menyakitkan hati, contohnya tu belum cerita lagi, kita duduk apartmen, pasang radio kuat-kuat, tak kisahlah radio mengaji ke tak mengaji ke, kita pasang lagu nasyid ke, tapi niat sampai mengganggulah orang, maka tetap salah, berdosa hukumnya kan. Jangan nak tunjukkan seorang yang alim ulama dalam apartmen ni kan. Jangan kita menyebabkan datang fitnah pada agama. Itu sebab macam pergi kundi kahwin kan, kepantangan betul saya pergi kundi kahwin, pasang radio sampai nak pecah dulu telinga. Berborak pun tak dapat ni, bercakap pun tak dapat. Orang nak walimatul urus ni datang nak tahu silaturahim, nak buat perkara, bila sampai kan, bila sampai dia buat radio tu kuat, gunggang dengarkanlah lagu heran berlaku. Betul tak? Macam mana nak bersilaturahim, nak
Bapak saya pergi ada satu bekas timbalan Naib Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia buat dekat Dewan. Dia pasang lagu nasyid perlahan sangat antara dengar dengan tidak. Jadi orang datang pun bercakap pun elok, tak ada menjerit pun. Sampai makan dulu makan. Elok cakap. Itu semua tu. Orang dulu-dulu dalam bab kejiranan ni lain. Dulu kalau nak kenduri kenara, memang panggil orang madrasah, orang surau datang rumah bincang. Saya ni hajat nak buat kenduri kahwin. Macam mana tu? Jadi tuan pengerusi dengan imam pun bagilah cadangan. Kalau betul nak buat cadangan bila bulan 12, kita pun tengok. Dah ada berapa bulan tu? Bertindan dengan jiran kita ni. Oh iya ke? Tapi macam mana? Kalau boleh tak kalau tertangguh seminggu selepas tu? Nanti saya bincang balik. Dia bincang sebab tak nak bertindan dengan orang lain, sebab kejiranan nak jaga jiran lain. Hari ni tak, Apilan tak lah, dia nak pilih tarikh tu, aku pun nak tarikh tu. Lepas tu bergaduh parking tak cukup. Lepas tu bergaduh catering orang ni hantar kat kenduri orang ni, catering orang ni hantar kat kenduri orang ni. Dah lah masing-masing bangang tak kerti masak sendiri kan? Betul tak ni cerita? Kalau fikir itu sebab jangan pentingkan diri. Itu cerita dia. Nampak tak? Jadi orang dulu-dulu macam mana? Sebelum kenduri kahwin, buat kenduri doa selamat kat rumah tu. Kenduri berkampung pun dulu panggil. Berkampung, siapa nak cari buluh, siapa nak ni. Dulu kemah mana ada pasang siap macam sekarang. Tanya tuan pengurusi. Dulu kita pakai buluh buat tempat duduk. Meja pun buluh, kemah pun buluh. Saya merasa lah lagi masa tu, ingat lagi lah. Duduk macam seronok. Tak ada lah miang dek buluh tu, tak ada. Punya hebat orang dulu-dulu boleh tegakkan tiang. Tak ada tu. Semacam sekarang siap dengan kemah pasang siap macam ni lah, nunggu turn duduk. Tak ada sampai duduk. Dulu kat buluh tu okey, mengensot rapat-rapat cukup. Ada yang seorang tu roboh tolu sampai tak tidur ke pagi tu. Roboh tolu, tololap tak kelenset, tak keluar isi tolu tu dah. Tololap punya ngantuk kan, roboh tolu. Lepas tu yang kaya-kaya tu pakailah yang kertas kilat tu, yang lain balutkan tisu je tu, kayak bajet habis lah tu kan? Habis bajet tu, betul tak? Dulu kita pula budak-budak pergi dulu suka dapat telur. Sebab apa? Doa, ya Allah minta lah telur ni telur cair. Lepas tu buah kicap kan, kau telur kau tu bagilah kat aku, ambil telur orang tu ni hanyi mulut sampai ke maghrib tu makan telur. Budak sekarang mana ada bagi telur kan? Candies corner, poin nilai 3 habis, bergaduh dengan Pakistan dengan Bangla tu nak beli barang-barang dog gift. Dia bagi apa? Towel tu, semoga berbahagia. Orang tu tua dulu khabar jangan bagi kain. Memang tak ada dalam Quran, dalam Nas tak ada dah. Orang tua dulu percaya bagi kain ni buat menyapu si air mata. Orang tua dulu kan bagi tolu, tauih pada maksud tolu. Kan, siapa yang datang tak bawa apa, osah botol lah, datang bawa tolu, balik pun bawa tolu. Kan, yang faham-faham tak faham sudah. Ni itu tu. Orang dulu-dulu macam tu, sekarang buat konui tak kira. Lepas tu yang best tu, datanglah kat surau. Tak pernah datang madrasah, tiba-tiba datang. Mana apa? Nak kerui. Assalamualaikum. Baru nak jumpa imam. Seorang dah sama. Kau datang tiba-tiba ni, mesti nak kenduri kan? Tak ada, mana ada. Langsung tak jadi dah. Tak jadi dengan ajak imam dah. Yang paling sedih, dia import imam luar dengan jemaah surau lain datang ke flat kita, apartmen kita. Apa rasa? Mula cakap, tengok dah lah tak ajak kita, dia ajak orang lain. Dah kau layan dia macam tu. Kita sound orang, kau datang tiba-tiba ni mesti nak kenduri kan. Macam ni rumah kau buat. Kau pun baru 2 bulan datang, lagak kan. Contohlah kan, ini rumah Allah, raikan orang datang. Yang datang tu mak, imam ni imam. Yang ditanya imam tu, tak kebengkak imam tu. Imam mana imam? Jangan ngomong muka. Imam mana imam? Aku rasa aku dah imam ni. Imam tu kan.
Saya lah imam. Minta maaf lah ustaz, tak perasan. Kau biasa semayang mana? Inilah biasa. Bola kau tak perasan tak? Dah imam pandang depan, salah imam lah pandang depan. Gila betul. Penny imam semua kena pusing semayang. Allah Akbar, rukuk. Parah betul. Nah, orang dulu macam tu, pakat macam mana. Tu sebabnya gunting penting. Ni nak pesan ni, jangan hidup macam koro sumbang pula tu, tak bercampur dengan orang. Koro pun bercampur dengan koro kan, bercampur dengan orang, berunding. Saya ni cakap ni termasuk saya sendiri pun kadang tak sampai campur dengan jiran kampung saya. Dan jumpa kau ni ceramah kat bini orang, bini sendiri tak sampai ceramah. Tu salah tu. Tak je tu betul. Itu yang bila saya balik kenduri tu, saya panggil mana jiran-jiran saya yang sempat datang, saya minta maaf tu, banyak program kat taman ni saya tak dapat join. Saya cakap itu yang jiran sebelah rumah saya, taman perumahan yang sebelum saya duduk sekarang ni, dah 8 ke 9 tahun lepas kot, macam tu lah. Yang dia tengah siram pokok, saya tegur dia tu, macam mana bang, sihat? Okey bang, ada tak orang cakap dengan abang? Dia cakap dengan saya, cakap apa? Muka abang sebidik macam dalam TV tu. Dia kata, korek aku kocap kadang-kadang tu. Aduh, kau orang lain muka macam aku ni. Yang betul dia tanya saya macam tu. Saya bercakap, siapa dia bang? Alah, yang tinggi yang cakap Negeri Sembilan tu lah, Samsul Lebat. Dia kata. Aku rasa aku dah. Lepas tu saya pun cakap lah, bang, sebenarnya saya lah Samsul Lebat. Dia pun cakap, kalau nak gurau agak-agak lah. Tak percaya dah, sebab kan tengok depan-depan lain, dia bila tengok dah dekat-dekat tu lain kan. Saya lah tak lah, saya memalih nak motor, dia dah cakap macam tu kan, saya pun biarlah. 2-3 hari lepas tu kan, berlari dia, saya nak balik rumah, nak buka pintu pagar, berlari dia salam, bang minta maaf bang, memang saya tak perasan, kata. Beria dia salam, bini yang salam, abang buta kau tu lah Samsul Lebat, kata. Bini yang marah kan, bini kan je tengok kan. Jadi macam tu lah kan. Jadi kita ni macam tu dengan jiran-jiran ni, jangan kita menyakiti mereka, malahan kita berbuat baik. Macam dekat rumah flat ni, rumah apartmen, kadang rumah ni, kadang kita sidai kain basah lagi, fikir air menitik ke bawah ni, orang pun sidai kain juga bawah tu, contoh. Kena fikir. Sekarang ni zaman korang kan dah tak ada pakai lagi dah washing machine yang semi auto tu. Semi auto yang daripada rumah dulu-dulu, tahu tak semi auto? Yang auto kita tahu, masuk dia siap spin. Semi auto tu basuh belasnya, spin belas ni. Yang lepas 2-3 bulan dia dah tak gerak tu, kita kena pakai lutut tu, boom, boleh gedalangan. Tu semi auto nama tu. Kalau dah tu, ingat lagi kan? Ingat lagi, okay. Kan macam dulu washing machine tu, penutup pun dah hilang lah. Penutup pun dah tak ada, tengok dia berpusing, tengok kan ya. Itu semi auto nama dia. Sekarang dah ada dryer, okey lah. Itu sebab apa? Kenapa dryer tu? Sebab nak belagak? Tak, bukan boleh tunjuk dengan orang. Tapi aku beli dryer ni supaya baju aku ni cepat kering. Jadi kalau aku sidai pun, baju-baju yang siap spin ni semua, dengan niat aku tidak mahu menyakiti jiran aku. Macam tu lah. Dan begitu juga, kata Imam Al-Ghazali, salah satu adab berjiran adalah bersabar dengan kerana jiran. Itu juga adalah merupakan satu adab berjiran. Kadang kita kena faham, dia bukan tak nak campur kita. Dia mungkin bangsa dia, keturunan dia tu, dia memang daripada kecil tak biasa bercampur dengan orang. Nampak macam mana? Kita tak boleh salahkan dia. Dia tak tahu, memang dia tak tahu. Kita lah kena main peranan nak baik dengan dia pula. Jangan kita hukum orang. Kau tahu tu, biarlah, tengoklah sampai bila dia boleh hidup seorangnya tu. Lalah dapat tahu cerita. Cuba siasat, pergi jumpa dulu, menyantuni dia. Saya minta maaf mam, saya tak pandai lah, saya memang daripada kecil dulu, ayah saya dulu kerja polis hutan contohlah, duduk pun dalam hutan aja kan. Lepas tu baru jumpa kawan dah kena pindah sekolah, lepas tu pindah sekolah contoh kan. Jadi dia tak sempat berkawan sangat, contoh lah. Dia memang tak pandai, dia mengaku sendiri. Tak apalah, datang-datanglah ke surau, datang-datanglah ke rumah Allah ni, kita ibadah sama-sama.
Bayangkan bila Nabi sebut tadi 40 kiri 40 kanan, depan belakang atas bawah tadi, kita rasa boleh ke? Boleh ke nak baik 40 kiri 40 kanan 40 depan atas bawah tu? Saya tak tanya, rasa-rasa boleh ke tak boleh? Rasa-rasa lah kemampuan diri, boleh ke tak boleh? Jawablah boleh ke tak? Rasa-rasa boleh ke 40 kiri 40 kanan nak baik semua? Rasa-rasa susah ke tak susah? Susah lah, memang betul susah. Tapi ada cara nak mudahkan. Cara datang sini ni rumah Allah ni, jangankan 40 kiri, 100 kiri 100 kanan pun boleh baik. Macam ni ada tangan. Bila pengusi sebut subuh pun memang macam ni ramai. Bahkan kalau tak ada lah tu dah. Ada yang terperanjat subuh kita macam tu lah ramai. Kawan tu seorang tu, ya ke weh? Dia seorang tu belakang. Dia pun baru first time datang lah terperanjat. Ya ke? Kapet ni punya lawa tabal. Kau bayangkan nama dia Ar-Raudah. Kau tengok kapet ni, nak tengok kapet ni macam ni seakan-akan dekat Madinah ni. Ada sabab tu, ada peluang macam ni selesa, aircon bersusun dengan riaknya. Mana nak jumpa kan? Tak main lah yang lokek dinding tergantung, tak mudaikin tak sampai berapa puluh pun ceramah cerobong tu, nampak lah dengan projek tu, nampak tak? Kapet, apa lagi nak? Skrin TV tu semua ngadap sini. Aku tak tahu pahal buat TV tu. Nak tak kira tak, tapi mana nak tunjuk apa? Dah siap sedia selesa. Kenapa tak nak datang? Lepas tu kan dengar kita ada jalan cakap sumbangan sikit, mula dia minta nampak. Sebab hidup kan kemasyarakatan kita di rumah Allah ni, datang punya cantik. Saya rasa ya Allah, mudahnya orang lain naik motor merayau-rayau, selekoh jatuh dalam longkang parit, aksiden, terlanggar dengan sesama jemaah, punya ramai nak pergi masjid. Agaklah kita hari ni turun lift ting, turun zap jalan relax, semua datang tadi pergi sini. Satu-satunya signboard pergi surau sengit macam ni. Aku pun macam ni mikir macam mana daripada pintu guard tadi macam ni kan. Sini madrasah Ar-Raudah, mana punya payah perjalanan nak nyampai ke Raudah ni memang tak, tapi rugilah kita kan. Ada peluang datang kan, dapat imam tagap macam ni kan. Iya, maksud tagap tu bacaan dia, tak? Iya, sama-sama lah. Kuliah orang perempuan ada tak? Kuliah duha ada buat? Orang perempuan ada tak? Kuliah muslimah lah ada buat tak? Lelaki pula jawab. Apa masalah ni kan? Ada kuliah, ada kan? Kuliah perempuan ada, muslimah ada. Ada dua ada lah. Buat balik hidup kan. Sebab orang lelaki kena ingat ya, kita salah satu tanggungjawab kita memberi nafkah tu, nafkah zahir dan batin. Zahir tu makanan, pakaian, tempat tinggal dia, kegembiraan hatinya kan. Tetapi yang batin itu bukan hanya setakat di atas katil saya, termasuk juga memberi didikan agama. Dan bila mana kita tak mampu mengajar isteri kita, janganlah dilarang dia untuk datang kuliah agama. Itu sebab orang perempuan kena buat. Kita kena persiapkan. Panggillah ustazah-ustazah, jangan panggil imam mahal tu. Panggil Nafizah Musa, Asma Harun, contohlah kan. Kan Asni Mansur, yang top 5 tu panggillah. Kan? Iya. Panggil. Tapi maknanya kuliah tu dapat memberi didikan. Jadi suami kata pergi. Wah, itu baru terbaik. Ini dia tanya, bang boleh tak saya pergi kuliah duha? Pahal kuliah duha. Untuk apa? Abang kau ni boleh hajar, kau nak pergi sana pula. Masa bila aja, sibuk. Kan? Biar dia isteri tu pergi kuliah. Yang paling baik suami yang sure.
ada kuliah duha untuk muslimat, nanti jangan tak pergi. Bagus tu. Dengannya ada pengurusan jenazah nak buat minggu depan, nak ajar didik macam mana cara nak penguruskan jenazah. Untung-untung Ustaz pandai, senang, boleh bantu-bantu orang sini. Betul. Contohnya kan, kita memang tak boleh. Saya sendiri pun tak sempat ngajar isteri saya. Jadi bila dia nak pergi kuliah, abang nak pergi, pergilah. Pergi. Tu sebab dia nak capat lelaki yang lelaki pula datang sini, perlengkapkan diri, kuliah-kuliah datang. Untuk makluman semua, ya, kuliah maghrib ni bukan malam ni saja. Pada siapa yang baru datang lah, takut terperanjat, iya kau ada ke malam lain, contohlah kan. Kena beritahu memang ada jadual dah kan, setiap minggu ada. Tu sebab dia jalankan tabung tadi, nak bantu untuk program-program. Lepas tu kalau ada program, cubalah menyumbang sama kan. Dia pun tanya, aku ingat nak menyumbang. Dia tanya tuan pengurusi, tuan, dia kata agak-agak berapa ramai estimate Samsul Debat punya yang kehadiran malam ni, agak-agak lah berapa. Dia pun tanya kan, so berapa bajet malam ni, berapa ramai? 400. Lain kali lah, tak jadi dah. Dengar 400 tak jadi, dia sumbang dah. Ramai benar lah, lain kali lah, dia kata macam tu. Jangan macam tu. Kalau bajet sikit, buat cara sikit. Tak apalah, tuan, saya sumbang tembikai sebiji. Pandailah tuan pengurusi kan, tembikai sebiji potong 400. Gila betul. Nipih tembikai tu. Ni apa benda yang halus ni? Tembikai kan ni. Tahu betul kedokut tu kan. Tak ada lah imam tu potong-potong, mana yang dapat lah, tak dapat tak apalah, macam tu lah kan. Ni kapet ni sumbangan orang ramai ya? Alhamdulillah. Bagi selagi mana orang sujud dekat kapet ni, dapat pahala mengalir. Iya, sumbang. Ada sebab tu, dan disebut dalam Quran, dalam surah Ali Imran ayat 92, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Lalu tabung, budak tu bawa beg, so kita tengok dalam beg kita ada RM5, ada RM100. Mana yang paling sayang, yang tu kita bagi. Ustaz, saya bagi RM5 sebab saya sayang betul RM5 tu. Yang RM100 tak sayang sangat, tengoklah saya kerjakan dia kejap lagi, dia kata. Kan? Itu kau nak membohong siapa? Kan? Bagilah kan? Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 36, iaitu sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nampak tak? Dah sebut dalam tu, kena baik-baik dengan tetangga. Saya di sini, saya kurang sikit lah. Saya dulu waktu saya bekerja, saya pernah dulu bekerja sebagai legal advisor, pernah jadi pengarah undang-undang dan penguatkuasaan. 80 orang penguatkuasa di bawah saya. Ada 10 bailiff, ada 10 pembantu takbir, 2 PA, seorang India, seorang Melayu. Banyak aduan yang sampai bab kejiranan ni. Kadang-kadang aduan tu bukan masalah aduan awam pun, masalah kejiranan. Bayangkan ada jiran pernah mengadu, jiran saya membela ayam serama sehingga mendatangkan kacau ganggu. Kita pun hantarlah berdasarkan alamat yang diadukan tu, hantar penguasa pergi tengok ayam serama dalam rumah, bukan kat luar, seekor. Macam mana boleh mengganggu pula? Kita pun bagi nasihat, banyak jaga sikit, cek balik alamat rumah pengadu, jarak dengan rumah tu 10 biji buah rumah. Boleh kita buat kesimpulan memang masalah kejiranan, bukan masalah apa pun. Itulah isu dia. Basuh kereta, tanah kadang-kadang kat kawasan taman perumahan tu, dia punya pembukaan geografi dia tu mungkin dia condong sikit. Dia basuh kereta, air tu lalu depan, dekat bukan lalu kat rumah, lalu kat jalan raya depan tu menurut air tu.
Ni kenapa air ni lalu depan masa saya? La ilaha illallah. Tak sakit ke kepala jiran macam tu? Ada seorang tu, anak-anak jiran buat bising, saya tak boleh nak tidur kerana saya kena kerja shift malam. Kita pun hantarlah pun tengok apa yang bising. Rupanya anak jiran main basikal pukul 5 petang. Macam mana nak buat? Nak bagi notis kat budak, pastikan jangan main basikal kat depan ni lagi. Benda tu boleh berburak elok-elok kot. Cakap saya nak kerja malam lah bang, boleh tak pesan kat anak? Cakap elok-elok kan. Itulah keadaan tu. Belum cerita lagi ada yang komplain azan kuat sangat sampai ganggu tidur. Nak kau nak pijak orang tu. Tu tak ada selayan dah kan. Tapi itulah, apa-apa pun kita jangan menyakiti. Dan begitu juga sabda Nabi juga, dan demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidaklah seorang beriman hingga ia mencintai tetangganya, iaitu baginda berkata untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Makna buat apa yang kita suka pada jiran kita, yang mana kita suka. Kita suka kalau rumah jiran kita wangi, maka kita wangilah. Kita suka tengok rumah jiran kita bersih, maka kita pun kena bersih. Boloh kucing tapi tak berboloh, umat bau. Apa jadi? Nampak tak? Macam Pak Man memang dah ada strict lah, tak boleh ada binatang peliharaan kan. Tak melainkan ular sawo, kangaroo kan. Boleh ke? Tak boleh kan? Tak boleh kan? Jadi apakah akhlak yang perlu dijaga? Yang pertama, menghormati jiran dan pengalaman mereka, kehidupan mereka, selagi mana tidak membawa mudarat. Hormat kan. Jiran tu mungkin pengalaman dia pernah menjadi, mungkin dia baru masuk Islam, dia ada saudara-saudara dia yang bukan Islam, so jangan kita pandang sinis dengan dia. Kita kena hormat. Kedua, tidak menyinggung perasaan jiran dan memelihara keamanan dengan jiran. Ketiga, memelihara rahsia jiran kita, memelihara kepentingan mereka serta tidak berlaku khianat. Pum, pam, ambil kau, pam, dia tampar bini kau tak guna, bam, dia tampar kita pun. Kau tahu tak, sebelah rumah aku apa perempuan lah tu kan, bukan perempuan sini lah, sini okey, tempat lain. Bayangkan jiran tu rahsia kena jaga. Jangan kita ceritakan aib orang, jangan. Mudah-mudahan Allah jaga pula aib kita. Jangan cerita. Kan? Ataupun cuba tanya, aku tengok malam tadi kecoh-kecoh pahal. Kau pahal lompam pipi kau. Tak adalah kak, biasa kita orang gurau memang kasar sikit. Oh yo. Dia tak yo pula. Dah lambam-lambam tu beranak dah. Memang iyo kat bergurau cara tu. Berdarah-berdarah hari tu keluar dari rumah. Kau tahu nak kau bergurau ni. Rupa-rupanya dia bagi hint kat jiran dia suruh tolong. Dia tak berani nak cakap direct. Mengadu pada telidra lah, polis pun datang tengok. Rupanya betul teruk kena pukul. Ya. Jangan sibuk hal orang, tak boleh macam tu. Kena ambil tahu. Ya. Dan tapi tak adalah dia kena pukul dengan aku, dia mengadu tu dengan bangga pula tu je. Kau jangan cerita dengan orang tu, ni rahsia. Habis satu Pak Man dia tahu dah. Kalau konsep rahsianya macam tu, semua orang tahu kan. Kemudian membantu dan menolong mereka bila mereka berada dalam kesusahan kan. Dia sebenarnya, kalau konsep kita berjiran ni, bersaudara dalam Islam ni ada dua konsep. Pertama, ithar. Ithar ni yang mana mengutamakan kepentingan orang lain melebihi kepentingan diri sendiri. Itu paling payah nak buat, termasuk yang bercakap ni. Kita mengutamakan kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan kita sendiri. Boleh tak kan dengan jiran kita? Dia nak pinjam duit, kita tu je tinggal. Kalau dia pinjam 500 kat kita, tak adalah duit kita gitu. Sampai tak tahap kita nak bagi tu, susah kan. Jiran datang, tolong tuan, rumah kita pula kereta banyak kat apartmen tu, kita memang sampai parking kat luar, macam Yuska dah kereta dia banyak kan, sampai pack 5 pack biji kereta lah kan. Kereta yang pertama Camry, plastik pun belum buka. Kereta yang kedua Mercedes 2 pintu.
Kereta yang ketiga lepat. Alphard. Kategori dan kereta yang keempat kereta lama. Proton Saga yang Dr. Mahathir rasmikan kat Jabatan Pulau Pinang dulu, punya lama. Saya nak tanya orang perempuan, orang lelaki diam. Orang perempuan, tolong kak, rumah saya nak bersalin lah kak, tolonglah kak, saya tak ada kenderaan nak bawa ke hospital. Agak-agak lah kereta nombor 1 ke kereta nombor 4 bagi pinjam. Orang lelaki diam, nak tanya orang perempuan, kereta nombor 1 ke kereta nombor 4? Jujur, rasa-rasa lah. Orang perempuan, contoh pun kejam dah, nampak? Contoh ni belum betul-betul lagi ni, dia baru contoh tu. Tapi betul, bagus lah. Memang betul, kebanyakan kita macam tu. Kita akan bagi kereta nombor 4 sebab kita kalau tolong orang pun tak ada sampai tahap menyusahkan diri sendiri. Sedangkan elok lah kau bagi Camry tadi, plastik pun belum buka, kok tumpah darah, sonang atas plastik. Kau bagi kereta nombor 4, dah lah banyak pantang larang. Kereta ni ada banyak pantang ni, apa hal tu dia gear tu kau kena goyang sikit, goyang gam tu gear 1 tu mak tahu pula. Boleh lah, tak apalah. Nah, satu lagi pula. Break kereta ni besok tak makan, tapi insya-Allah mampu tak jadi untuk pinjam. Kereta break tak makan bagi kurang asam betul. Bagi yang terbaik. Tengok Nabi pakai baju baru, sahabat tahu, ya Rasulullah, cantiknya baju kau ya Rasulullah, bolehkah kau bagi kat aku Rasulullah? Sekejap Nabi kata. Nabi masuk dalam, Nabi tukar baju kedua, Nabi bagi baju baru. Baju kedua tu seorang lagi minta, Rasulullah cantik baju kau Rasulullah, bagilah kat aku Rasulullah. Sekejap Nabi masuk, tukar baju ketiga, bagi baju kedua. Akhirnya orang bukan kira baju baru dah, yang penting baju Rasulullah. Baju yang ketiga tu cantik baju Rasulullah. Sekejap Nabi masuk, Nabi ambil, Nabi bagi baju ketiga, dan kemudian Nabi tahan, cukup, jangan minta lagi dah, ini sahaja yang aku ada. Itu level Nabi. Makna nak bagi pengajaran, kau nak bagi yang terbaik. Assalamualaikum Kak Leha, bukan nama sebenar. Ni kuih lapis nak bagi. Ya Allah, seloyang kau bagi aku. Apa banyak sangat? Kebetulan tak jadi bagi orang baru. Bagi kuih, bagi yang kau nak khabar, bagi yang terbaik dengan jiran ni. Lagi satu bagi dengan orang. Assalamualaikum kan tak dulu bagi. Assalamualaikum ni kebetulan lah buat mihun Singapura. Ya Allah. Kejap. Apa maksud kejap tu? Balas. Masuk. Ini ya Allah, kenapa balas? Cik, wah tunggu ni. Dapat karipap. Jadilah. Dulu tak ada bono nak bagi. Pembunuh nak bagi, masuk dalam pembunuh nak bagi. Pap letaknya Maggi ada kan. Maggi yang belum masak lagi tu mana. Tak pada sebab budi basah, sebab je dah biasa. Ini tak dengan bokeh-bokeh senyap. Tak berbalih. Kosong. 1-0. Hari kedua 2-0. Hari ketiga 3-0. Mujur malam tadi 3-1. Sampai maghrib penyokong MU tak berbunyi. Dia yang beri tengok game Liverpool tu, aku pun tak tengok. Tak adalah saja. Jangan cerita bola lah, bergaduh jiran dengan. Nah, lepas tu bila apa? 3-0, 4-0, 5-0, sudah 7 boleh kosong. Selesa betul aggregate tu. Sudah Assalamualaikum, salam. Nak bagi apa pula hari ni? Ya Allah, tak malu Tak ada, bukan apa. Bekas kat rumah dah habis. Dah bayang kan tu. Punya tahu budi bahasa. Dia tanda ingat. Kan? Iya. Bak kata orang kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Imam Malik kata, biar kurang ilmu tapi jangan tak ada adab. Tu ya. Jaga adab.
Tu yang kita nak kena didik anak-anak kita ni sekarang. Sekarang ni kita dalam Malaysia ni tengah ada krisis adab. Dalam parlimen je tengok tu, yang menjoget ni bukan cerita politik lah, tapi perangai orang dalam tu. Seorang menjoget, seorang macam mana maki hamun keluar apa menjoget. Saya pergi Australia, pergi Melbourne. Oh, main-main. Ceram, bukan Melaka tau, Melbourne. Kau nampak kampung ni ceramah main luar negara kan. Ceramah kat sana, bayangkan ada beberapa rakyat Singapura yang dah bermastautin di sana. Dia sambut saya, dia tanya, dia pernah dia berbual kan, Ustaz, parlimen kat Malaysia memang hari-hari macam tu ke? Kau bayangkan tu soalan yang dia tanya. Saya pun tak ada lah, dia kalau ada 2-3 ekor dia boleh jadi macam tu. Saya kata tu, apa kita nak jawab? Nah, tu yang cerita tadi, yang pasal jiran menti tadi baru nak ambil tahu kan. Itu semua krisis adab lah tu. Adab tu sebab kita kena adabkan anak-anak kita ni, adabkan mereka kan? Bayangkan Imam Malik ada seorang anak murid sini nama dia Abdul Rahman bin Qasim. Abdul Rahman bin Qasim kata, aku mengabdikan diri aku untuk belajar ilmu dengan Imam Malik selama 20 tahun, tapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab saja. Kita dengan jiran ni, cuba tengok, cuba cek balik yang saya sebut tadi, ada tak kita buat? Cuba cek balik. Apa usaha kita nak menyantuni jiran kita? Kita tahu dia tu memang macam koyok sikit kan? Ada tak kita cuba baik dengan dia? Mudah-mudahan bila kita rapat dengan dia, besok bila kita makan-makan dengan dia, kita boleh pujuk dia kan? Kau kan, aku tengok kereta kau cantik, tapi kan aku nak pesan dengan kau. Kenapa dia? Aku sebagai kawan lah cakap, kenapa? Dekat kawasan kita ni dah ada hari tu orang buat kereta terlanggar atau budak dalam ni, dekat dalam tempat parking kau jangan laju sangat, sebab aku nampak perasan macam kereta kau laju. Ya ke? Tak ada laju tu, biasa tu. Dekat sini memang tak boleh laju pun. Aku bawa warna 70-80 pelotak kau 70-80 kan? Tak, maknanya kita baik dengan dia supaya kita ada peluang untuk perbetulkan dia. Macam tu. Pepatah Cina ada menyebut, woman, tak ada lah, tak ada, saya tak terlalu benar. Tapi maksud dia dalam bahasa Melayu, dia kata apa? Orang yang menegur saya adalah guru saya, orang yang memuji saya adalah musuh saya. Orang yang memuji itu kan, bahaya. Tu sebab yang penting tadi, jangan kita menyinggung jiran kita. Ukhuwah kejiranan. Buang 3 penyakit dalam masyarakat. Penyakit yang pertama, penyakit tamak. Buang dekat luar sanun. Saya nampak dah tadi, dah siap bungkus nasi lemak jantan. Nasi lemak tadi apa? Nasi apa? Nasi kurtup. Ada telur tadi. Betul lah jantan. Saya tinjau-tinjau macam tu, tak perasan sangat. Jangan tamak dekat rumah berapa ramai. Jangan, kita kena fikir ni, hari ni yang datang berapa ramai. Ambil satu. Kalau betul nak apa, tunggu dulu. Tengok orang semua dah habis, masih berlebih, dan ambil. Tunggu sudahnya habis, kau tak mengasuh, habis balik macam tu. Bukan macam tu kan. Tunggu dengan harapan ada lebih kan. Pak, makin lama kan tak ada, makin lama kan tak ada kan. Tak adalah, ambil lah kita punya dulu satu. Ini kat rumah tu ada 7 orang, zap 7 bawa. No. Utamakan orang yang datang. Nampak? Jangan tamak. Faham perempuan? Jangan tamak. Kongsi tak apa. Faham? Faham tak perempuan? Alhamdulillah. Bukan susah pun sekarang ni. Orang dah cerlik agama ni senang. Carilah yang beragama macam tu, barulah rukun kehidupan. Risik pada hati kan. Cari yang beragama. Anak-anak ni kan bawa dia datang sini penuh nilai agama dia. Cari menantu pun agama. Nampak? Kawan-kawan pun agama. Semua fikir agama. Nampak? Ini cari menantu, kereta dia kecil, macam mana Azia bawa? Yang gelap kereta aku tu.
Saya ceramah minggu lepas tuan. 2 minggu lepas saya ceramah kat UTM Jalan Semarak. Dah habis ceramah tu pergi makan dekat hotel belakang tu, hotel UTM Jalan Semarak tu. Assistant saya datang kendian, dia pun parking je. Belum pernah berlaku tu. Saya nak balik tu kereta penceramah kena klaim. Kurang asam betul. Jom balik, kena klaim. Kena klaim. Merah muka dekan fakulti tu. Minta maaf Ustaz, sekejap Ustaz, kita buka. Montang lah aku bawa kereta kocik kan. Yang saya ceramah dekat hotel butik Kuantan tu, kereta kotor, saya cakap dengan asisten, kopi basuh kereta tu, lepas tu kau ambil aku balik. Okey bos. Saya turun, dia pun jalan. Syarikat TM Kuantan masa tu, dia nampak saya sampai kat lobby tu, kereta jalan kan, steady Ustaz jauh-jauh datang naik Grab, oi kereta aku tu. Kan, jangan kira pun, tengok agamanya. Saya tak cakap saya tahu waktu Grab ke baju, tapi saya okey ya, tak ada hal dah besok. Dia tu macam ni dekat Labuhan Naga, dekat apa, Teluk Paling Megarang, Banting, macam ni isap okok jaga parking tu. Kata macam mah tak pergi masuk lah. Kereta saya tu kan cermin gelap sikit kan. Memang orang tak perasan. Wah, dia tak perasan kita ni. Penceramah macam macam ni abang kau wow. Iya. Kadang tu lah kan, macam tu cari menentu. Kereta dia besar, turun kereta pakai kot, tali leher besar sejadah, gila. Macam tu cari, jangan cari yang beragama. Ingat tak yang kisah 3 orang budak tu yang dia nak jadi menentu tu, dia tanya, kau nama kau siapa? Nama kau siapa? Nama saya Mat Duha pakcik. Kau baca surah Duha. Dia pun baca wadduha wal laili iza saja. Budak yang kedua, nama kau siapa? Nama saya Anas pakcik. Kau baca surah An-Nas. Senyum budak tu. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Budak ketiga tu dah berapa lu? Nama dia Yasin. Aduh, apalah akal aku ni. Sudah sampai budak ketiga tu. Okey, bagus. Nama kamu siapa? Pakcik tu, orang cakap pakcik. Nama saya Yasin, tapi mak ayah saya panggil saya Qul Allahu Ahad. Lagi teruk pula nama. Lagi panjang lah nama gelaran daripada nama betul. Gila. Kau nak bohong agak-agak lah pakcik tu cakap kan. Aduh, tahulah. Cari yang beragama, senang hidup itu kan. Rajin dia pergi surau, rajin dia pergi madrasah dia. Kemudian apa lagi? Akhlak dia. Buang. Dan dia kata buang perasaan ni, buang tamak. Kedua dalam jiran ni, buang perasaan sombong. Sombong ni perangai siapa? Perangai siapa? Stan. Perangai stan. Kan tahu pun kan, dia sombong sebab dia tak nak sujud pada Nabi Adam walaupun Allah suruh. Dia kata aku daripada api, dia pada tanah. Apa cara? Macam tu ada petikai kan. Ketika zaman Nabi Musa, sekali lagi syaitan dan iblis memberitahu pada Musa, kau tolonglah cakap dengan Allah Ta'ala tu supaya bagilah keampunan pada aku ni. Maka Allah Ta'ala kata boleh aku ampunkan. Maka Nabi Musa kata, mari ikut aku. Dia bawa syaitan ni pergi. Pergi mana? Bawa ke pusara Nabi Adam. Kau sujud ke pusara? Oh, tak nak ada. Abadan abada, selama-lama sombong. Kan? Jangan sombong. Nak sombong dengan apa, Kak? Nak sombong apa, Kak? Lawa, berapa lama lawa? Bergaris muka sudah. Kan? Handsome. Lama habis. Kecantikan ni pada hati. Nampak tak? Kan? Kaya, berapa lama kaya? Berapa banyak kaya? Ada orang lagi kaya daripada kita. Tak usah lagak-lagak, tak usah sombong, tak usah berhenti-berhentilah sombong. Kan? Jangan. Kadang-kadang sombong ni pula dia ada 3: ujub, riak, takbur. 3. Dia masuk semayang, Allahu Akbar, dalam hati, dah berapa malam dah aku paling awal. Dia maghrib dia sampai awal, tak ada orang lain awal pada aku. Dalam hati tu ujub, dalam hati je.
terdengar bunyi orang buka pintu tu, langsung berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Biar orang dengar dia semayang, riak, tunjuk kat orang. Yang ketiga, bila dia dah bercakap tu tak kebur. Kau perasan tak siapa yang paling awal datang surau Al-Yahya ni? Siapa lagi? Engkau lah. Ya ke? Itulah aku pun rasa aku memang tak kebur tu. Dalam satu perbuatan, tiga-tiga tu dia boleh ada. Bayangkan. Jangan sombong. Nak sombong dengan apa? Nak sombong dengan apa? Sombong dengan suami, sombong dengan isteri. I pandai masak, tak main lah makan kat kedai ni. Besok tu makan kat kedai dengan gitu. Pahal kau makan kedai? Rumah aku dah tak ada. Meninggal malam tu, somput, dek menangis banyak mana tengok drama, mati. Kan? Suami I bagi I 2K sebulan, you ada. Suami bagi duit belanja 2,000 belangkak. Malam tu suami mati tercakit sudu. Hilang. Bini kau mam je, abang kak sudu mati, hilang 2,000 sebulan. Yang kedua, belangkak dengan harta dunia, kereta, rumah. Tengok apartmen baru cantik, rupanya tak lama tu ada lagi baru lagi. Orang tak heran dengan apartmen gitu. Contohlah kan, tak usah belangkak. Yang ketiga, kedudukan, pangkat, sampai masa pencen. Dia tu DO tu, dulu bekas pegawai daerah number 1 dekat kementerian. Ya ke? Tiba-tiba kat surau macam ni, pahal tu pencen. Saya pun dulu dah ada dekat persada, tunjuk dekat hotel dapat 10%. Ya. Tak payah kita lagak-lagak, tak payah sombong. Dan yang ketiga, buang perasaan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad, punya tauruknya di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Jadi berhenti-berhentilah dengki dengan orang. Apa maksud dengki? Dengki adalah bila ada saudara kita dapat satu kebaikan, kita tak rasa apa, maknanya dengki dah mula ada. Dengar standard saya beritahu bila jiran kita dapat, saudara-saudara kita, jiran kita, kawan kita dapat satu kebaikan, kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada. Kalau dia dapat kebaikan, kita tak puas hati, confirm dengki. Dengar-dengar apa ni, imam dapat pergi Mekah tahun ni, eloklah, tak rasa apa, dengki dah ada. Dah bertapak dah dengki. Habis macam mana Ustaz? Yang paling baik, dengar-dengar imam dapat pergi Mekah tu. Ya ke? Alhamdulillah, aku nak jumpa dia lah, minta dia tolong doakan aku. Excited sama, gembira sama. Dengar anak dia apa SPM dapat 9A. Ya Allah, ada juga budak pandai kat kawasan kita ni kan. Aku nak pergi jumpa dia lah, nak bagi duit apa? Duit hadiah sikit bagi dekat anak. Macam tu. Gembira sama. Dengar-dengar dia kahwin. Siapa abang Haji tu lah, yang dah umur 85 tu. Biarlah dia kahwin, ni kan seorang. Memang selama ni seorang. Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa bini dia umur 25? Cuba cakap Alhamdulillah ada isteri yang tegak boleh jaga dia. Kan elok. Ini mulut tu cepat, malam pertama mati tu lah, hilang cepat. Boleh elok sikit cakap. Cuba tanya budak perempuan tu, apa yang kau gomar dengan Abang Haji tu? Umur dia dah banyak, boleh gomar dengan Abang Haji tu. Macam mana nak cakap Abang Haji ni dia pandai gurau, nampak nada budak 25 tahun. Dia pandai gurau, dia mesra. Lepas tu kan setiap kali saya marah dia tak pernah balas balik. Dia ada pokak, tak terongah nak balik apa. Tapi bukan orang sini tau, orang sana. Sini 85 steady lagi. Contoh, jangan dengki, buang. Jadi tuan-tuan dan muslimin, saya faham lah signal-signal tu, saya faham. Kalau dah bergalih-galih tempat duduk tu, saya faham lah, kejap tagak dah kan, masing-masing dah risau, dah rasah gelisah tu, jangan risau. Tak apalah, maksud dia sekarang ni, yang penting kayu ukur keimanan kita dilihat bagaimana hubungan kita dengan jiran kita. Buat baik dengan jiran kita, buat baik dengan jiran. Dan salah satu adab buat baik, Imam Al-Ghazali kata tadi, bersabar dengan keadaan jiran kita. Kadang-kadang dia tak tahu, mungkin dia tidak pernah dididik dengan adab sejak daripada kecil. Bukan pula kita nak menghukum dia, tapi cari jalan macam mana nak tarik dia masuk dalam masyarakat.
sama-sama, ya. Jadi mudah-mudahan sama-sama lah kita ambil ni ukhuwah ni, ukhuwah kejiranan, kan? Barulah hidup kita jadi harmoni, ukhuwah baik antara satu dengan yang. Buang 3 penyakit tadi: tamak, sombong, dengki, buang dalam kejiranan. Itulah yang banyak meruntuhkan organisasi, itulah yang banyak meruntuhkan hubungan baik antara satu dengan yang lain, ya. Buat baik. Kalau ada lah salah silap apa-apa, maafkanlah. 2 perkara paling mulia di sisi Allah tapi payah nak buat, itu dia: minta maaf dan memaafkan. Belajar memaafkan, belajarlah minta maaf. Sebab apa? Aku tak boleh minta maaf dengan dia, aku pak saudara dia, kenapa aku pula minta maaf dengan dia? Aku lagi tua pada dia, aku lagi tinggi pangkat pada dia, kenapa? Tolak ke tepi. Sebab kita kena minta maaf, sebab kita tak tahu bila Allah jemput nyawa kita. Jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat, sebab mati tak syarat sakit. Maafkan dan minta maaf. Mudah-mudahan rukun dan damailah kehidupan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rahmat Allah sekalian, rasanya cukup sakat itu. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok medik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut jasa baik. Orang di sini menjemput, rasa nak junjung.